Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan sedikit ulasan dan react. Sambil tu jemput nikmati pemandangan, saya bermain drone, FPV drone. Kemudian saya berikan ulasan ya. Kak, tak ada cerita baru ke kak? Nak cerita pasal apa tu, Dik? Saya nak tanyalah, kenapa lelaki selalu sangat kena kanser prostat? Oh, nak tahu pasal tu ke? Awak dah kahwin belum? Belum. Tapi nak tahu Nak tahu. Bagus soalan ni, saya suka. Dia macam ni, Dik. Lelaki apabila berusia 40-an ke atas, perasan tak lelaki dah mula macam ada gatal-gatal nak cari isteri nombor 2, nombor 3. Perasan tak? Pasal? Tahu tak kenapa? Tak tahu. Okey, lelaki ni bila umur dia 40-an ke atas, dia punya hormon seks ada lebih sikit daripada masa dia muda-muda tu. Itu adalah normal. Itu adalah fitrah seorang lelaki. 40-an ke atasnya memang dia punya hormon tu lebih sikit. Sebab tu lelaki ni bila 40-an ke atas, dia punya minta manjanya kalah masa dia baru berkahwin, tahu. Itu adalah lumrah. Tetapi kita perempuan sebagai isteri kena faham, dia bukan gatal, dia bukan mengada-mengada. Itu memang hormon yang semula jadi dah Allah anugerahkan. Kita jangan tuduh. Sebab tu perempuan, bila perempuan pula perangai dia, bila 40-an ke atas, bila lelaki nak je mengada-ngada lah, gatal ke tak. Kita kena faham pasangan kita. Jangan kata orang dekat luar, nak pergi keluar je, wah cantik. Dekat rumah, kita pakai baju tidur je. Sampai lelaki pun terpersona dengan wanita dekat luar. Dan kita kena faham, kita kena sentiasa cantik dengan suami kita. Bila suami kita nak, kita ready for that. Faham tak faham? Faham. Okey. Sebab tu cuba kita tengok pula Nabi Muhammad. Masa dia berkahwin dengan Siti Khadijah je seorang isteri dia. Tak ada nombor 2, tak ada nombor 3. And then bila wafatnya Siti Khadijah, dia berkahwin dengan siapa nama isteri dia yang kedua? Aisyah. Dia kahwin dengan Aisyah, dia dah ada yang kedua, dah ada yang ketiga. Betul? Kenapa? Sebab hormon dia dah bertambah. Dia perlukan, mungkin isteri pertama penat, dia perlukan nombor 2, nombor 3. Jadi kita perempuan ni kena faham. Kalau lelaki kita tahu suami kita tu mampu untuk berkahwin 2, izinkan je, tanya dia. And then kalau kita rasa kita mampu untuk melayan kehendak suami kita, upgrade diri, cari produk-produk yang boleh memberi tenaga. Jangan sampai suami kita ni melila-lilau cik yang lain. Jadi itulah sebabnya kenapa lelaki selalu kena kanser prostat. Apabila dia minta dengan isteri dia, isteri tak bagi. Itulah jadi suami ni nak lepas dekat siapa? Kan? Jadi mulalah ada pergi hanky-panky dekat luar. Jadi ni senang je. Isteri kena faham, kena upgrade diri. Usia tu bukan penghalang. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Beberapa ulasan saya. Okey, dipersilakan bagi sesiapa yang ingin menyampaikan ilmu berkaitan dengan lelaki, perempuan, hubungan suami isteri, puan-duan poligami dan sebagainya, dipersilakan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila ia hendak disandarkan, hendak dikaitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah berhati-hati, bimbang masuk dalam ancaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Baik, dalam video tadi kita tonton okey, tetapi bila masuk nama Rasulullah, itu perlu berhati-hati. Pertama sekali apabila menyebut nama baginda, hendaklah berselawat. Macam tadi kita dengar disebut Nabi Muhammad sahaja. Bukan ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang kedua,
Apabila dikatakan Rasulullah berpoligami, kemudian pula dikaitkan dengan hormon bila umur 40, dikaitkan pula dengan dah mula gatal, nak cari 2, 3, 4. Yang itu tu pada saya bahaya juga tu ya. Sebab kalau kita nak kata sesuatu, hendaklah berdasarkan dalil, berdasarkan hujah. Kalau nak dikaitkan semua-semua tu, nak sebut lelaki lain tak apa. Tapi jangan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Para ulama telah pun membahas tentang kenapa baginda berpoligami, kenapa monogami, kemudian poligami apa semua tu kan. Saya sendiri pun telah ada video-video dalam hal ini, buku-buku pun ada. Cuma yang saya nak tekankan di sini kepada para motivator, kepada para kaunseling dan sebagainya, berhati-hati apabila hendak menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dikaitkan dengan hormon kan. Padahal kita sama-sama maklum lelaki ini yang bawah umur 40 pun ada yang berpoligami. So macam mana dengan hormon itu? Yang umur 40 pun ada berpoligami, yang umur 60 pun ada juga yang nak nikah lagi. So umur 60 tu hormon ni macam mana tu kan? Jadi kalau nak dikaitkan dengan hormon apa semua tu, kita lihat pelbagai yang berlaku. Kalau ikut kajian yang menyampaikan tu, it is okay, tetapi berhati-hatilah apabila menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita kaji sirah baginda, kita kaji kehidupan baginda, memang baginda berpoligami, baginda monogami saja dengan Khadijah radhiyallahu anha, kemudian berpoligami dengan isteri-isteri selepas itu. Antara petunjuknya ialah kalau seseorang itu hidup monogami, itu juga adalah sunnah. Kalau seseorang itu hidup poligami, itu juga adalah sunnah. Kerana kedua-duanya ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Drone ni kan dia bergerak-gerak kan. Okey. Kemudiannya isteri kedua ataupun isteri yang dinikahi oleh Rasulullah selepas wafatnya Khadijah bukanlah Aisyah radhiyallahu anha, tetapi Saudah, ya. Saudah bin Zam'ah, Saudah binti Zam'ah dan bukannya Aisyah. Dan kemudiannya Aisyah ni cara sebut ni ialah Aisyah. Aisyah dan bukannya Aisyah. Aisyah ni kebiasaan orang kita. Alright? Jadi ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Maka sekali lagi saya tekankan, nak menyampaikan sesuatu berkaitan kehidupan suami isteri, berkaitan poligami, ya okey dipersilakan. Akan tetapi, walaupun namun begitu, jika hendak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah berhati-hati, dibimbangi masuk dalam ancaman orang yang berdusta ke atas baginda. Padahal tidak ada bukti pun bahawa ia ada kaitan dengan hormon baginda ya. Dan nak mengatakan baginda ni gatal-gatal, nak cari 2, 3, 4, serius juga tu. Baik. Okey, itulah sedikit ulasan saya. Bateri ada sikit lagi. Saya pusing 1-2 round lagi sebelum kita mendarat ya. Jadi saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.